Kita bicara dulu mengenai Allah itu kalau dia tidak cover ataupun dia tak tutup segala ketidaksempurnaan ibadat kita, pasti ibadat kita tak akan diterima. Itu yang pertama. Yang kedua disebut hari itu mengenai betapa pandainya Allah ataupun betapa cantiknya Allah tadi dia cover kita. Ada kala cover itu dengan makna kita sudah buat silap dan dia sorok. Ada kala juga Allah cover kita itu dia letak kita yang buat silap ini bersama semua orang yang buat silap juga. Jadi silap itu tak kelihatan silap kerana semua orang buat silap. Ada kala Allah Subhanahu Wa Taala menutup kesilapan kita itu dengan sebab orang tak perasan akan kesilapan tersebut. Itu bicara kedua. Bicara ketiga rasanya disebut hari itu juga ialah mengenai kita orang yang datang ke masjid ini lebih perlu kepada cover Allah berbanding dengan rakan-rakan kita yang belum menghampiri Allah ataupun belum datang ke masjid. Saya rasa itu 3 kali dah sebut pasal sitr. Pagi ni tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, Tuan Syekh bercakap mengenai sikap orang yang duduk di masjid yang minta Allah tutup dia punya kelemahan tadi. Sebelum ini tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat sekalian, ada beberapa kali saya menyebut akan ciri utama manusia, akan ciri utama manusia. Antaranya sifat utama bagi manusia itu, manusia adalah makhluk yang tidak mampu untuk mengimbangi di antara perkara yang baik dengan perkara yang kelihatan baik. Seolah-olah manusia itu ialah makhluk yang sering keliru, di mana kalau dibuat satu rangkaian anekdotnya ialah manusia itu cukup cerdik untuk memanipulit binatang ataupun alam, manakala setan cukup cerdik untuk memanipulit manusia. Jadi in the end of story-nya setan juga yang untungnya lah. Jadi kita memanipulit dunia, Allah dah izin dah, wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Kami permudahkan segala apa yang ada di bumi ini untuk kamu manusia. Jadi kita boleh manipulit lah alam ini. Cuma Allah pesan, kalau kamu silap manipulit, kamu juga yang sengsara. Manakala setan pula, dia diberi lesen untuk manipulit manusia. Apabila setan minta dengan Allah, qala rabbin zurni ila yaumi yub'atsun, ya Allah, berilah aku lesen untuk tipu manusia sampai kiamat. Maka Allah pun cop, qala innaka minal munzarin, kamu dapat lesen yang tak ada expired sampai kiamat, dia boleh. Jadi bila setan tadi ada lesen besar untuk tipu kita, maka dia punya flow tu macam hadis Nabi mengenai anak, mak dan suami. Bila ditanya kepada anak tadi, ditanya kepada Nabi, anak ni nak taat siapa? Maka Nabi kata taat mak dia lah. Jadi mak pun happy lah. 3 kali lah taat, kena taat mak. Tapi ayah lagi hebat. Ayah tanya bini taat siapa?
taat tok lelaki lah. Jadi bila ayah suruh anak kena bagi kat ayah jugalah sebab ayah tok lelaki. Jadi anak pergi kat mak kata mugilah tempat ayah mu suruh dulu beli rokok tu. Jadi menang ayah jugalah, tuan-tuan begitu. Jadi dia punya seka tu sama juga. Allah bagi kita kemudahan untuk manipulit alam. Kemudian Allah bagi lesen dekat setan untuk manipulit kita. Jadi tuan-tuan, bila kita rasa hebat sangat sebab kita boleh manipulit dunia, maka kita pun gelaklah dekat dunia. Betapa bodohnya dunia diperbodohkan oleh kita. Misalnya kalau kita buat sangka ataupun kita buat perangkap dekat hutan, maka masuklah dalam sangka ataupun perangkap itu binatang yang bodoh-bodoh tu. Kita pun kata bodoh, aku buat gini pun kena. Tapi dalam waktu yang sama kita pun bodoh juga sebab kena tipu kat setan. Setan kata bodoh, mu boleh tipu binatang, aku pula tipu mu. Jadi tuan-tuan, bila kita tanya macam mana kita tipu binatang, kita tanya balik kan, macam mana kita tipu binatang? Maka salah satu cara menipu binatang, jadikan binatang tu keliru. Kan? Salah satu cara ialah jadikan binatang tu keliru. Kalau tuan-tuan tengok orang yang kaki pancing, macam-macam umpan yang dibuat. Betul-betul macam makanan ikan itu tadi. Jadi bila dia boleh pancing ikan, happy sangat dia sebab ikan tu bodoh, kena tipu kat dia. Tapi kerana dia kuat memancing, akhirnya dia tak solat subuh. Setan kata mu bodoh, kena tipu kat aku pula. Jadi bodoh atas bodoh. Betul kan? Kita tipu binatang, setan tipu kita, sekanya gitulah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, sebagai orang yang belajar tasawuf, kita rasa kita cukup hebat menipu binatang ataupun memanipulit alam dengan membentuk satu stand yang menjadikan benda itu keliru. Jadi tuan-tuan, supaya kita tidak ditipu oleh syaitan, maka orang sufi kata perkara yang sama jugalah setan guna untuk tipu kita. Jadi kalau kita boleh membentuk satu suasana yang menjadikan binatang itu keliru dan akhirnya dia tersilap pilih, maka setan pun buat benda yang samalah, di mana supaya kita keliru dan akhirnya kita terperangkap. Jadi tuan-tuan, bila kita faham dia punya situasinya begitu, maka tuan-tuan, orang yang dah datang ke masjid ni, kita dah sebut pada 2 kuliah yang lepas, kita tak boleh rasa bahawa kita selamat. Ya, kita tak boleh rasa kita selamat. Kenapa kita tak boleh rasa kita selamat? Kerana ada 3 kenyataan yang tak boleh sedikit pun terdetik dalam diri kita, kita sudah selamat. Kenyataan pertama, tuan-tuan kena baca tiap-tiap masa. Saya pun baca juga. Allah Ta'ala sebut, kata Allah, Allahumma salli ala Muhammad, tak ingat dalam bahasa Arabnya. Allah Ta'ala sebut, kata Allah lebih kurang makna dalam bahasa Melayu. Kata Allah, sesiapa yang merasa selamat daripada muslihat aku, sesungguhnya dia adalah orang yang rugi. Jadi kita duduk di posisi mana pun, kita kena ingat kita sentiasa diuji. Jadi bila kita sentiasa diuji, dia punya item soalan yang dibuat oleh Allah tu semuanya kebak. Kebak tu maksudnya kemahiran berfikir aras tinggi. Semuanya payah belaka tuan-tuan. Jadi kalau tuan-tuan kata Tuhan nak sudi aku, boleh baca dah, ya mungkin yang tu. Tapi yang kedua, yang ketiga,
Dulu tuan-tuan, saya tanya anak murid, kamu nak masuk exam ni nak open book ke tak boleh buka buku? Jadi budak-budak tu yang bodoh-bodoh tu semua nak buka buku. Dia kata okeylah, ustaz bukan sekadar bagi buka buku, bagi buka internet lagi. Wah, sayang Kak Ustaz, bagus. Dia tak tahu kita cerdik pada dia lagi. Bila kita offer tu, kita dah tahu dekat internet tak ada jawapan. Takkanlah kita bodoh macam dia, tuan-tuan ya. Dia kata, terima kasih, inilah Ustaz yang sportingnya faham. Ya. Okey, sekali ni untuk exam kali ni kamu tak payah baca buku, tak payah buat apa, kamu bawa je telefon, kamu cari je jawapan kat mana-mana. Terima kasih Ustaz. Kalau semua pensyarah macam ni bahagia kami. Ya. Dia ingat kita bodoh, betul kan? Jadi masuklah exam. Sedangkan sebelum kita tanya soalan tu, kita dah cari kat internet tu berbulan, memang tak ada jawapan. Jadi kita pun buatlah soalan. Jadi bahagian pertama soalan dibuat memang tak ada jawapan. Bahagian kedua soalan itu jawapannya terlalu banyak sehingga dia tak ada masa nak tulis. Jadi dua-dua kena belakang, tuan-tuan. Jadi masuk tu tengok boleh bawa telefon, boleh bawa apa, senyum kat kita. Kita pun bodoh. Kita senyum juga. Tapi senyum bodohnya budak ni. Betul kan? Jadi dia pun mulalah jawab. Boleh mula menulis. Dia pun cari. Lepas tu makin lama makin kelak muka. Tak ada. Makin lama makin kelak. Yang adanya dalam kuliah tu je. Jadi hak tak mari kuliah tu, jawapan dia ada dalam kuliah je. Yang mari kuliah tu boleh tulis. Habis bahagian pertama. Jadi yang mari kuliah rasa boleh lulus kot. Dia pergi bahagian kedua. Dia tengok jawapan banyak dekat internet. Akhir sekali, habis masa jawapan tahu, tulisnya tidak. Tak sempat nak tulis, tuan-tuan. Jadi, bila kertas jawapan dikolek, gagal lah juganya. Walaupun tahu tapi tak tulis. Jadi, itu bukan Tuhan lagi. Itu baru pensyarah SIM layar, tuan-tuan. Pun kena dah, tuan-tuan. Allah lagi pandai buat soalan. Allah lagi pandai. Jadi tuan-tuan, maka orang sufi pesan kat kita, bila kita dah mari masjid, kita dah jadi orang baik-baik ni kan tuan-tuan, kita dah solat subuh apa semua ni, kita jangan rasa kita dah, wah alhamdulillah kami masuk masjid Al-Mu'minun ni macam duduk dekat kapal Nabi Nuh, beres tuan-tuan. Dia tak kata gitu. Sebab ada tadilah firman Allah tu bahawa adalah rugi mereka yang merasa aman dari ujian Allah. Jadi kita kena selalu fikir, Allah nak uji kita ngapa ya? Nak uji kita ngapa? Itu yang pertama, kita tak boleh rasa selamat. Okey kan? Yang kedua tuan-tuan, kita tak boleh rasa selamat kerana dalam diri kita ini ada beberapa kekurangan yang sering menjadikan pertimbangan kita itu keliru. Yang sering menjadikan pertimbangan kita itu keliru. Cuba tuan-tuan tengok dia punya fakta ni. Dan tuan-tuan rasa patut tak tuan-tuan rasa tuan-tuan confident sangat. Bila kita tengok dalam diri kita ni yang sering bertembung di antara perkara yang ada dalam diri kita ialah akal dengan nafsu. Allah ni cukup pandai tuan-tuan. Dia bagi dekat akal suatu keupayaan yang cukup menarik, iaitu boleh mengingat, boleh menganalisis, boleh berfikir, macam-macam lah. Akal manusia ni komputer pun tak boleh tandingi, hebat sangat. Tapi dia tak beri dekat akal itu kuasa desak. Akal itu tidak lebih sekadar beritahu. Dia beritahu. Dia tak ada kuasa langsung untuk desak, untuk paksa, tak ada. Dia beritahu je.
Lawan kepada akal, nama dia nafsu. Dia bagi dekat nafsu tu powerful untuk desak manusia, tapi dia jadikan nafsu tu bodoh. Bodoh sebodoh-bodohnya. Jadi tuan-tuan, ada satu pihak ada kuasa tapi bodoh. Ada satu pihak cerdik tapi tak ada apa satu. Jadi dengan dua benda tu kan tuan-tuan yang ada kat diri kita, tuan-tuan rasa tuan-tuan selamat ke? Dua tu selalu bergaduh. Akal kata aku cakap ni betul. Sebab tu tuan-tuan bila masuk masjid tuan-tuan ngangguk. Ya. Sebab saya cakap dan tuan-tuan cakap semua guna akal. Betul. Habis je majlis, nafsu kata aku take over balik. Tu yang balik asal tu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab nafsu tu dia tekan. Jadi tuan-tuan, oleh kerana itu, kerana ada dua benda yang tak seimbang tadi. Bodoh ada kuasa, cerdik pencing. Betul kan? Yalah macam tuan-tuan kan pegawai kanan kerajaan yang cerdik, tapi pencing tak ada apa satu. Ada orang ada kuasa tapi bodoh tak habis-habis lagi. Gitu. Jadi tuan-tuan rasa selamat tak orang tu? Tak selamat tuan-tuan. Jadi oleh kerana itu kita tak boleh rasa kita selamat. Pertama, tadilah janji Allah. Allah tu cukup pandai membina item-item ujian. Yang kedua, situasi kita yang seperti tadi. Kan? Yang ketiga, Allah Subhanahu Wa Taala buat kita pula satu makhluk yang gelojoh. Innal insana khuliqa ajula. Sesungguhnya manusia itu dicipta gelojoh. Jadi dengan tiga fakta itu kan tuan-tuan, tak ada siapa selamat. Kat luar pun tak selamat, kat dalam pun tak selamat. Jadi oleh kerana kita semua ni tak selamat, apa sikap kita tentang realiti itu? Kan apa sikap kita? Ada orang dia mengambil sikap pasif. Dah macam tu ikut dia lah. Janganlah kita ambil sikap pasif tadi. Cuma kita perlu menerima realiti bahawa setiap kita ini masih tidak selamat walaupun kita sudah datang ke masjid. Maka bagi menggambarkan satu sikap yang baik terhadap realiti yang tidak begitu menyokong kita tadi, maka ungkaplah satu hikmah pagi ini. Kata dia as-sitru sitran. Kata dia as-sitru sitran. Kata dia cover Allah tu ada dua jenis. Kan cover tu ada dua jenis. Dan pengkelasan cover kepada dua kelas itu merujuk kepada keperluan seseorang dan bagaimana orang itu menggunakan cover. Apa yang dia perlu dan bagaimana dia guna. Macam kita tengok dalam hidup biasa tuan-tuan. Setiap orang mempunyai falsafah berpakaian dan berkenderaan. Dia orang ada falsafah masing-masing. Jadi falsafah yang ada pada orang itu, apa yang dia nak pakai dan apa yang dia nak naik, akan membentuk tindakannya untuk membeli pakaian dan juga kenaikan. Tuan-tuan tengok kat luar tuan-tuan. Ada orang pakai kereta Continental. Buruk tak apa, asalkan Continental. Ada orang pakai Continental, lepas tu baru. Hutang tak apa, asal gaya. Ada orang pakai kereta nasional, kerana itulah yang aku mampu. Ada orang pakai kereta nasional baru, sebab bila bila buruk aku mudah buang beli hak lain. Setiap orang ada falsafah tuan-tuan. Sebab orang ada falsafah. Dan falsafah hidup dia tentang baju apa dia nak pakai,
Dengan kereta apa dia nak pakai merujuk kepada bagaimana dia melihat pakaian dan kereta dan bagaimana dia guna. Ya, bagaimana dia guna. Ada tuan-tuan yang merasakan bila kita ni kearaban, maka kita akan kira lebih Islamik dari orang yang kurang Arab. Maka tuan-tuan pun berjubah belaka. Itu ialah apa yang tuan-tuan rasa. Saya tak nampak kearaban itu menjadikan orang itu lebih Islam, maka saya pakai baju Melayu lah. Dan saya tak kata pun pandangan tuan-tuan salah, tapi itulah pandangan tuan-tuan. Tuan-tuan merasakan makin banyak ciri-ciri Arab tuan-tuan buat, maka tuan-tuan dikira mudah masuk syurga. Maka tuan-tuan pun makanlah tamar, minum madu, macam-macam dengan sebab nak masuk syurga. Saya kata saya tak nampak yang tu, saya ada yang lain. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, setiap kita ni bagaimana kita memandang, maka begitulah kita bertindak. Jadi ada orang dia kata tak apa, susah kena baiki kereta ke apa ke, asalkan kereta itu made in Germany. Tak boleh Audi, Volkswagen. Tak boleh Volkswagen, BMW. Banyak makan wang. Tak boleh banyak makan wang, Mercedes-Benz. Aku tak akan naik melainkan kereta Germany. Okey lah. Kita nak kata macam mana? Kerana itu yang dia faham. Kalau tanya saya, asalkan start hidup, brek berhenti. Okey, saya pun. Tapi tak nak kata macam mana? Kenapa ustaz pakai start hidup brek berhenti? Sebab saya nak tidur lena, malah serabu. Tapi salah ke Ustaz Zamihan pakai Audi? Tak salah. Betul kan? Tak ada salah apa pun. Tapi dia pakai itu kerana bagaimana kepala dia berfungsi tentang kereta. Dan setelah nak kata saya salah, tak salah juga. Saya ada benda macam tu. Jadi setiap kita tuan-tuan ada cara fikir, cara tengok. Maka fikir dan tengok itu menyebabkan kita bertindak. Jadi sebab itu tuan-tuan, cuba tuan-tuan tengok dalam masjid ni kan. Kenapa pattern baju kita lebih kurang sama? Sebab kita semua sudah melepasi tahap aktif. Kita dah masuk tahap tua yang konservatif. Kita dah tua. Orang tua kan payah nak bergerak. Betul kan? Bila dia payah nak bergerak, kegagalan dia aktif menjadikan dia lebih konservatif. Tak percaya cuba tengok. Tempat duduk pun konservatif. Mana ada tukar-tukar? Tuan-tuan, duduk. Dia konservatif sangat. Jadi orang konservatif ni tuan-tuan, dia dah telan satu pil yang cukup kebal, nama dia lantak engkau lah. Kita semua dah telan pil, nama dia lantak engkau. Lepas tu kita buat je apa kita nak buat. Kita nak parking kat ustaz ke, kita nak buat, tak ada siapa boleh marah tuan-tuan. Sebab orang pencing ni dipanggil OKU, orang kurang upaya. Betul kan? Semayang atas kursi pun Tuhan tak marah, sandar dinding pun siapa nak marah. Yang penting jangan balik ya tuan-tuan. Tak ada marah tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, sikap tuan-tuan macam ni bukan dia mari tuan-tuan, dia mari dari satu benda yang dibentuk oleh sekeliling tu. Cara fikir, cara hidup dan sebagainya membentuk begitu. Maka sebab itu baju kita walaupun mungkin berbeza warna, tapi dia punya konsepnya sama je, iaitu mudah dijaga, mudah nak sauk, lepas tu longgar. Betul kan? Tengok. Mana ada orang pakai ketak macam naik motor dengan naik basikal tu tuan-tuan. Tu kalau ada pun mesti ustaz muda, hok bergaya tak habis lagi. Kita hok tua ni. Gitulah tuan-tuan. Jadi nak sebutnya tuan-tuan, cara kita tengok satu benda membentuk cara kita bertindak. Jadi sebab itu kadang-kadang tuan-tuan, bila tuan-tuan seorang yang terlibat dengan pendidikan, sama ada guru ataupun pensyarah, kalau kita pergi kenduri kahwin, kita boleh sebut, sorry,
cikgu tu. Kita tengok dia dalam sedangkan kedua kahwin ni kan dia pakai baju cantik-cantik, tapi kita tahu dia cikgu. Tengok. Lepas tu dia cakap 2-3 patah, cikgu kah? Dia pun kata, tahu mana? Kita cikgu besar lagi tahu tuan-tuan. Kita kenal lah tuan-tuan. Lepas tu kita tengok ustaz kah? Ya, tahu mana? Kenal lah tuan-tuan. Kalau kemahiran itu tuan-tuan tak pandai, tuan-tuan punya observation memang lemah lah tuan-tuan. Kita kena observasi tuan-tuan, kita tengok. Saya tahu mana polis pencing dengan askar pencing. Askar pula kita tahu mana hak jenis pencing tak apa panggil kerja tak ada pencing dengan pegawai kanan askar. Lain sangat-sangat. Bapa semua jadi gitu tuan-tuan, dia disebabkan oleh bagaimana kita melihat sesuatu dan kita pun bertindak terhadap benda tu. Saya bagi satu contoh tuan-tuan. Kenapa kita hidup dengan orang non-Muslim di negara kita ni lama dah. Dan orang-orang yang bukan Islam, Cina ke India tu, dia tak ramai masuk Islam. Sedangkan kita duduk dengan dia lama dah. Kan? Sedangkan orang lain, mereka duduk dengan non-Muslim tu tak adalah ramai sangat, tapi mereka berjaya mempengaruhi. Kerana apa? Kerana kepribadian orang Melayu tu lemah sangat tuan-tuan. Orang Melayu dia nak cover kononnya dia tidak lemah peribadi, maka dia kata tolak ansu. Betul kan? Sebenarnya orang Melayu adalah orang yang paling lemah dia punya identiti. Cuba tuan-tuan tengok orang Melayu. Orang Cina dia jahat macam mana pun, bila dia jadi ketua gangster dia akan kecinaan. Bila dia jahat tu kira Cina masuk neraka lah tu, tapi dia masih Cina. India bila dia jadi jahat dia akan keindiaan. Melayu bila dia jadi jahat terus jadi Mak Saleh. Kenapa tak jadi Melayu? Jadi Mak Saleh. Cuba tuan-tuan tengok KL menjerit, Abang Long Fadil, semua ketua gangster pakai tie, pakai kod, minum arak, makan burger. Apa nak jadi Mak Saleh? Dia nak jadi Melayu jahat, jadi Melayu lah. Tak, dia tu pakai bow minum, cakap Inggeris tu. Oh lu, itu cerita hak jahat, betul kan? Cerita hak baik pun lebih kurang tu ya. Bila dia kaya je mari masjid jadi Arab belaka, semua pakai piuh Arab, jubah Arab. Jadi tuan-tuan, orang Melayu ni gapo dia lemah sangat peribadi dia. Jadi bila dia lemah identiti, dia tak mampu nak tarik orang supaya jadi dia. Yang bolehnya dia jadi orang. Itu berlaku. Tuan-tuan, ada seorang Tan Sri tu tuan-tuan. Kira Tan Sri ni pangkatnya tinggi, wibawanya tinggi, betul kan? Bila dia jumpa Cina je, terus pelak Cina. Lu main mana? Dia jadi gitu. Lepas tu dia balik rumah, orang yang paling rendah status dalam rumah dia mate dia, betul lah. Mate tu kan dia gaji, dia bukan orang biasa-biasa. Tan Sri sikit lagi nak sampai istana kayangan, mate dia tu tak ada kelas langsung tuan-tuan. Tapi jumpa mate, bu mari sini, dia pula jadi Indon. Jadi saya kan tuan-tuan tepuk dahi dengan orang Melayu. Tuan-tuan tengok bangsa lain, Cina, kalau dia kaya dia jadi Cina. Siapa pun mari dengan dia, dia cakap Cina. Mek tu menjadi perlu untuk terus dapat kontrak, cakap Cina. Sebab maka akhirnya orang kagum dengan dia tu sebab identiti dia kuat. Macam orang Kelantan tuan-tuan. Umur hamba tu ada mek, aku tak kecek Indo, mu kerja dengan aku. Mu jangan dia panggil Pak Ustaz, pada Pak Ustaz, Ustaz. Makhraj tu biar betul Kelantan.
Tidak cari kerja lain. Bila lagi nak guna tuan-tuan, bos kan. Jadi bermaksud tuan-tuan, mungkin tuan-tuan kata, alah ustaz hak tu pun begitu. Bukan, dia identiti kita. Jadi bila kita mudah lebur identiti kita, maka itu yang semua orang suka duduk dengan kita tu, sebab kita tak ada pendirian. Tapi cuba kita ada pendirian. Ini saya. Orang kena aku lah tuan-tuan. Jadi kita selama ni kita duk rasa kita lah bagus, kita lah okay. Sebenarnya lebut. Cuba tengok iklan Bank Rakyat, betul kan? Adibah Nur jadi pelakon. Bila nak menggambarkan Bank Rakyat tu ialah Bank Rakyat Malaysia, tapi penerbit iklan, pengurus Bank Rakyat dan pelakon tu sendiri ialah dibuat oleh orang Melayu yang hilang identiti. Itu bank tu tuan-tuan. Bila pelanggan India datang, Adibah Nur pun masuk bawah meja terus pakai baju India. Rendelek. Okey lah. Bagusnya dia jumpa India jadi India. Lepas tu bila Cina datang, dia masuk bawah meja terus pakai baju Cina. Jadi Cina. Bila makcik Melayu datang, dia pun bengong. Jadi bermaksud tuan-tuan, tak boleh kau kita cari satu titik bila kita bank rakyat, di mana pada titik itu India, Cina, Melayu ada. Dengan tidak meleburkan siapa-siapa, tapi demi menjaga orang lain, kita lebur tak apa asalkan orang lain terserlak. Betul Melayu itu. Itu bukan menggambarkan kita cerdik. Dia menggambarkan kita lemah sangat, mengalah dengan orang. Jadi akhirnya bila kita dapat Islam, kita tak mampu nak ajak orang bukan Islam masuk Islam, sebab kita sendiri pun lemah. Maka kita terpaksa import Zakir Naik. Kan terpaksa bawa Zakir Naik, beri PR kat dia, beri kerakyatan supaya dia tolong cover lemah kita. Mujur Zakir Naik mari, barulah Cina masuk Islam, barulah India masuk Islam. Habis Ahmad Faisal duk mana? Badli Shah Alauddin duk mana? Kazim Ilyas duk mana? Nur Hafizah Musa duk mana? Nur Ba'yah duk mana? Itulah Ustaz Melayu. Ustaz Melayu tu. Lepas tu hak dengar dia pun Melayu juga. Lah betul tuan-tuan. Jadi ada benda silap dengan kita, iaitu kita melihat bahawa orang bukan Islam tu mereka tak perlu Islam. Maka sebab tu kita tak pernah kongsi agama kita dengan orang. Mungkin orang-orang Cina, India tu mereka lama dah nak tahu Islam ni apa tapi kita tak pernah buat pun. Dan silap ini bukan silap kita seorang, bermula dari tuanku sultan kita, pembesar-pembesar Melayu, orang politik Melayu, kaum cerdik pandai orang Melayu, sampailah kepada tuan-tuan. Lama dah kita silap. Sedangkan orang menumpang di tanah kita punya lama, kita tak mampu nak beri agama pada mereka. Kenapa? Kita rasa inferiority complex. Kita rasa sedangkan kita semua tahu dalam teori perniagaan bahawa jika kita iklan barang itu walaupun dia tidak bermutu, tapi iklan tiap-tiap hari, lama-lama orang terpikat. Cuba tuan-tuan tengok apa syarikat ubat gigi telah buat pada orang utara. Dia telah membiulkan kepala orang utara, confuse antara ubat gigi dengan Colgate. Bila tuan-tuan jumpa orang utara, dia kata, hang ada Colgate tak? Maksudnya awak ada ubat gigi tak? Jadi bingung orang utara, tuan-tuan. Dia tak tahu beza antara Colgate dengan ubat gigi. Dia ingat Colgate itu ubat gigi itu Colgate. Colgate ialah brand ubat gigi. Saya pernah pergi di kursus bilik dengan orang Kedah. Pagi-pagi dia tanya, hang ada Colgate tak? Saya kata tak ada. Oh, dia dah habis hang gosok gigi ngapa? Dali. Tu ubat gigi, tu Colgate lah tu. Oh, itu Dali bukan. Dan dia nak sebutnya, dia pun bengong. Antara Colgate dengan ubat gigi.
Bagaimana Panadol telah membiolkan kepala kita bila kita sakit kepala. Bila kita sakit kepala tanya, ada Panadol tak? Panadol tu nama brand ubat. Yang betulnya ada paracetamol tak? Paracetamol tu ubat sakit kepala. Lepas tu kita pun bagi kat dia, ada Panadol. Apa panggil? Tak ada Panadol. Habis ada apa? Ubat KK. Oh, dia kata ni Panadol lah. Lah tu paracetamol, tuan-tuan. Tu jadi bengok. Bagaimana Nestle biolkan kepala kita, bila nak cergas mesti minum Milo. Betul kan? Kajian menunjukkan banyak minum Milo kena kecil manis. Tak cergas pun. Tapi Nestle iklan. Bermaksud, tuan-tuan, kat dunia ni ramai orang menipu, tapi dia tipu tiap-tiap hari kita percaya. Dia tipu. Kita pun, ya kok. Jadi agama kita ni agama betul kan? Agama kita Islam ni betul. Tapi kita malu nak jual. Malu. Walaupun dia tu betul, tapi lama-lama dia nampak tak betul. Kenapa nampak tak betul? Sebab kita malu nak jual tu. Sedangkan ramai lagi orang yang tak betul duk jual barang dia tiap-tiap hari, last kali orang beli barang dia. Tuan-tuan, mungkin tuan-tuan rasa jijik dengan gelagat Dr. Vida dan Datuk Alif. Gelenyar lah, macam-macam. Tapi tuan-tuan, ada satu titik yang dia ada, tuan-tuan tak ada, iaitu dia kaya, kita kaya. Betul kan? Dia kaya. Kita kaya. Kenapa dia kaya, kita kaya? Sebab kita terlebih dos malu. Dia tak ada malu. Piti pun masuk. Maka sebab itu orang selalu buruk sangka dengan orang masjid. Sebab orang masjid terlebih ngaji tasawuf, takut riak. Jadi buat apa pun duduk dia. Maka orang pun kata, Masjid Mukmin ni ada ke tak ada kat USJ ni? Ada. Lepas tu nampak macam tak ada je. Sebab semua program gelap, orang pun duduk senyap. Jadi ada kita macam tak ada. Ada institusi lain, gereja ke apa benda, dia tak adalah seaktif kita, tapi sembangnya banyak. Sembangnya, tengok Kula sembang lah di EP tu. Kula sembang kan, dia punya kuat sembang. India tu Bumi Putera, betul kan? Kita punya tak sembang hak Bumi Putera apa kita kata dok, tuan-tuan. Tengok dia. Jadi sekarang saya tak marah kat Kula tu sebab dia perlu survive dia. Kita buat apa? Kita. Jadi sekarang tak perlu belim orang, tak perlu salahkan Kristian, tak perlu salahkan yang tu. Kita tanya diri kita, kenapa kita tidak boleh buat setara atau lebih dari mereka, sedangkan kita betul? Mereka boleh buat setara ataupun lebih dari kita, sedangkan mereka tak betul. Jadi tuan-tuan, sebab itu apapun dalam hidup ini, dia bermula dari bagaimana awak fikir, dia akan menyebabkan bagaimana awak bertindak. Itu saja je. Jadi kita bertindak berdasarkan kepada bagaimana kita tengok. Bila kita tengok benda tu begitu, maka sikap kita pun begitulah. Bila tengok begitu, maka begitu. Saya ada satu benda tak baik kongsi dengan tuan-tuan, ngumpat kat bini, tak apalah. Mungkin tuan-tuan nak kutuk saya pun kutuklah. Tapi saya ada justifikasi. Yang penting ada jawapan. Betul kan? Jadi kat rumah saya tu saya ada bilik baca. Saya selalu duduk situ. Isteri saya duduk bilik tidur tu. Dekat bilik tidur tu ada tandas. Kat bilik baca ada tandas. Jadi tandas bilik baca tu tandas saya lah. Jadi bila tandas saya dah pun beritahu itu tandas orang kencing mani. Jadi tandas orang kencing mani ni dia kencing kerak. Dan saya belum tukar tombol yang dia punya flush tu 3 liter. Dia masih yang flush 10 liter tu. Jadi nak tukar tak ada masa. Jadi bila saya kencing sekejap sikit, jadi saya tak flush lagi lah sebab kejap lagi nak kencing pulak. Jadi bagi orang kencing mani logik, betul kan? Tapi lepas saya kencing, isteri saya menggatai, masuk nak kencing juga kat bilik saya.
Waktu dia pun fikir, apa tak flash. Allah, aku kena marah. Mau kecing bilik mu. Kena kecing bilik aku. Kita kan ada tanda masing-masing. Yang kau nak marah kat aku tu apa? Oh, dia kata tak. Rumah ini di mana pun rumah saya. Aduh. Yang tuan-tuan gelak tu, tuan-tuan lebih kurang tu juga lah tuan-tuan. Gitu. Jadi bermaksud apa yang kita buat, dia merujuk kepada bagaimana kita fikir dan bertindak kita seperti benda tu lah. Seperti benda tu. Jadi tuan-tuan, samalah juga dalam apa benda sekalipun. Dan pagi ini kita bercakap tentang cover. Jadi bila kita mari masjid, orang sufi kata ada dua orang duduk di masjid berfikir tentang cover. Satu, orang tu dia tak berapa kenal Allah. Dia tahu Allah tu Tuhan dia, tapi dia tak berapa dekat, dia tak berapa kenal, maka rasa malu tu kuranglah sikit. Ada seorang lagi, dia dipanggil wali Allah. Dia dengan Allah tu dekat sangat-sangat. Orang Kelantan panggil duk gimari. Gimari tu maksudnya selalu sangat jumpa Allah, dekat dengan Allah. Jadi kata orang sufi, walaupun dua-dua ni orang masjid, tapi sikap mereka tentang cover tak sama. So, mereka itu tak sama. Jadi kenapa tak sama? Kerana jauh dekat, kenal tak kenal orang tadi dengan Allah. Kenal tak kenal dengan Allah. Misalnya tuan-tuan tengok, ramai ustaz-ustaz bila dia dah popular mesti pakai kereta mahal. Jadi saya tak boleh nak kata ustaz tu tak baik kerana dia beli dengan duit yang halal. Tapi kenapa saya tak pakai kereta mahal? Sebab saya berfikir tidak sama dengan ustaz tu. Ustaz tu berfikir dah letih berdakwah, naik kereta mahal, kalau berlanggar pun lambat sikit mati. Okey, dia fikir macam tu kan? Dia fikir begitu. Saya fikir kalau beli kereta mahal, duit saya tak ada lah nak bagi makan anak murid saya hok lapar tu. Lebih baik saya pakai kereta start hidup brek berhenti, baki duit bagi anak murid makan. Jadi tak sama tuan-tuan. Kenapa tak sama? Dia betul juga, saya betul juga. Jadi oleh kerana dia ceramah sehari sampai 7 tempat, sampai tak sempat tidur, betul lah bila berlanggar lambat sikit lah malaikat maut nak mari, sebab malaikat masih di pejabat. Jadi tapi kalau naik Azia, malaikat maut duduk atas wiper dah, langgar mati. Jadi nak kata ustaz tu salah, saya rasa tak betul juga. Tak betul juga. Nak kata saya betul pun tak betul juga. Jadi sekarang persoalannya ialah bagaimana kamu melihat wang tu, maka begitulah tindakan kamu terhadap wang tu. Jadi samalah juga tuan-tuan, kita semua tak selamat. Tadi kan 3 benda kita sebut tadi menjadikan kita semua tak selamat, dan kita mesti mengurus keadaan yang kita tak selamat tadi berasaskan 3 perkara tadi. Jadi orang yang tidak kenal Allah, dia akan minta Allah cover dia setelah dia buat dosa. Dia takut nanti ada orang tahu, kredibiliti dia pun tercalar. Jadi dia mungkin setiap hari duduk khayal nak buat dosa. Dia tak buat lagi pun, cuma duduk khayal. Kalau jadi menteri mesti sedap kan? Buat paper 1 muka surat, terus boleh pergi luar negara, pergi New York, bawa isteri, boleh beli beg bijan, boleh pergi Itali, boleh pergi sana kan? Dia duk koyak, padahal dia tak jadi menteri pun, presiden parti pun tidak, tapi dia duk koyak. Dia duk koyak kan tu. Oh, kalau boleh kahwin dengan orang Rusia, nama dia Tania ke Tanya ke, orang Azerbaijan pos tu. Dia duk koyak gitulah. Jadi tuan-tuan, kerana dia dengan Allah tu jauh,
Dia tak perasan hak dia duk khoya tu Allah duk senyum. Dia tak teringat Allah tengok juga dia duk khoya tu. Tapi bagi dia yang penting tak buat lagi, Raqib Atik tak tulis lah kan. Okey lah, maksudnya tak ada bukti buat sebab dia belum buat. Lepas tu kalau dia marah kat orang kak, dia pun menyopoh dalam hati bla bla. Bagi dia tak malu pun dia bersikap macam tu, kerana dia faham dosa itu ditulis setelah dibuat. Jadi dia teruslah macam tu. Jadi dengan dia berkeadaan macam tu, sebenarnya dia kuat menjadikan nafsunya tu gemuk. Dia apa? Red Bull tu kan yang orang minum. Dia bela nafsu dia tu. Jadi dorongan untuk dia buat dosa tu makin kuat. Sebab dia duduk kembangkan dalam imajinasi tu. Maka kerana dorongan nafsu yang kuat, akhirnya dia pun terbuat dosa tu. Terbuat. Jadi bila dia terbuat, maka dia mula gelisah. Sudah. Orang tahu. Sudah. Dia pun mari masjid, ya Allah. Soroklah dosaku ya Allah. Kalau tidak tak menang mesyuarat agung ni ya Allah. Gitulah. Macam-macam lah. Tuan-tuan gelak kat siapa tu saya tak tahu. Tapi lebih kurang gitulah. Ya Allah, aku dah tersilap duk berwhatsapp dengan janda kat rumah. Kalau bini aku tahu mati aku ya Allah. Biarlah dia buta sampai ketua. Ya Allah, gitulah. Gitulah macam-macam. Betul kan? Jadi tuan-tuan, ada satu gelagak manusia macam tu. Dia tak malu pun dengan Allah untuk sentiasa mengembangkan imajinasi dosa. Tak malu pun. Sebab dia faham dosa itu bila buat, Raqib Atik tulis, baru dikira dosa. Jadi orang yang dalam kategori ini, dalam kelompok ini, dia akan minta ampun, minta maaf, minta Allah cover dia setelah dia buat dulu dosa. Dan orang yang paling dia takut tahu tentang dosanya ialah manusia. Dia tak takut pun Tuhan tahu. Kan dia tak kisah pun Tuhan tahu. Sedangkan dia minta tolong dengan Tuhan yang tahu tu. Yang tahu tu, tuan-tuan. Tuan-tuan, kadang-kadang ya tuan-tuan, minta maaf lah. Bila orang-orang yang anti kita, orang yang konvensional ataupun orang yang apa panggil konservatif ni, kadang-kadang ada betulnya juga tuan-tuan. Bukanlah saya sokong mereka, tapi kadang-kadang bila orang-orang macam Kak Siti Kasim tu kan, and the gang tu, bila dia kritik kita, ada benda yang saya rasa ada betul, dan kita kena koreksi diri kita. Sebab apa saya kata begitu? Saya kerap jumpa orang mari masjid ni, dia ada dua personality. Personality masjid dengan personality luar masjid. Allah, kita jumpa dia kat masjid tuan-tuan, pijak semut tak mati tuan-tuan. Allah bagusnya lah. Tapi bila dia balik rumah, dia duduk luar masjid, Allah, dia pijak gajah pecah perut tuan-tuan. Lain sangat. Tuan-tuan, kalau itulah sikap kita kan tuan-tuan, letih lah tuan-tuan. Kita mesti ada satu personality je. Kalau kita boleh hormat kawan-kawan di masjid, kita boleh respect ustaz, kita boleh buat benda-benda yang baik, bila balik rumah kita kena ada personality tu. Barulah orang kata identiti kita utuh. Tapi kalau personality kita tu swift sana, swift sini, swift tak jadi tuan-tuan. Saya pernah sebut kan dekat tuan-tuan, kita belajar dalam fiqh kan, ustaz-ustaz fiqh, ustaz-ustaz yang mengajar fiqh kata, anak isteri kita mesti makan apa yang kita makan. Kalau kita tak ada duit, kita makanlah benda yang kita boleh beri dekat anak isteri kita juga makan. Sepatutnya ajaran itu dipakailah oleh
semua kita, sebab kita mari masjid. Tapi kadang-kadang saya jumpa ramai juga orang masjid, bila duduk dengan kawan-kawan masjid, pemurah sangat, belanja cappuccino, martabak Singapura nak belanja contoh. Cappuccino dengan martabak Singapura satu kepala mau RM20. Betul kan? Cappuccino RM8 satu, martabak Singapura 20 contoh. Tapi bila beli roti buat balik rumah, roti kosong kan. Dan benda benar berlaku contoh. Saya pergi ceramah di satu surau, dia mari naik motor pun tayar gelong gitu. Jadi duduk kat saya, dia kata, "Ustaz nak makan apa?" Saya kata, "Makan roti banjir cukup lah, kita duduk manis urah kan, biasa banjir. Roti kosong 2 biji, cari-cari, bubuh kuah banyak, bubuh sambal. Lepas tu jangan lupa sikit gula." Gitulah. Gitulah. Oh, dia kata orang tak makan roti kosong, Ustaz. Restoran ni bagus, ada roti Singapura, martabak Singapura. Lepas tu haji, kita makan martabak Singapura lah sebiji seorang. Okey lah, okey. Lepas tu tengah-tengah pesan tu, ada waiter tu datang, "Bungkus roti kosong 12. Saya kata, "Saya tak nak dah roti kosong 12, tak nak. Dia kata, "Bukan nak bagi kat Ustaz, awak balik rumah." Dia makan dengan saya punya baik, martabak Singapura, awak balik kat anak roti kosong. Mungkin dia kata, "Tak apalah, kita hormat Tok Guru." Ya betul, hormatlah saya. Tapi kalaulah dengan Ustaz makan martabak Singapura, paling kurang anak martabak Johor tak apa dah. Okey lagi, ni kosong. Kenapa kosong? Sebab saya tahu dia tak ada piti. Dan kita tak ada piti, kenapa nak act lebih-lebih? Ustaz tu pun Ustaz manis urah je, bukan mari London. Saya kosong ya, cukup lah. Barulah kita dilihat ada satu identiti. Dengan siapa pun, itulah kita. Dengan kawan kita belanja macam tu, dengan anak isteri pun kita macam tu. Dan itulah kita tengok Nabi. Nabi kita kan satu identiti je. Kalau dia makan kurma, orang mari rumah dia pun makan kurma jugalah. Nak kata macam mana? Aku ada benda tu ya. Dia jumpa dengan orang pun. Jadi mudah tuan-tuan berurusan dengan orang satu wajah. Orang yang banyak wajah ni, macam mana ya tuan-tuan? Satu kata Tok Guru saya, kalau kita pergi rumah orang tu, dia beri kita makan apa yang dia makan, lain kali pergi lagi lah. Tapi kalau kita pergi rumah dia, dia sembelih garuda, lain kali jangan pergi. Memang menyusah ke dia aja. Kita mari lain kali, dia kata, "Mari pula." Betul kan? Jadi bermaksud, tuan-tuan ingat gitulah. Jangan bila nak belanja ustaz, jangan duk fikir, "Ustaz ni makan mesti hebat-hebat." Ustaz manis urah je. Ustaz Zamiha lagi teruk gua musang je, tuan-tuan. Sadar apa? Tuan-tuan makan nasi goreng, saya makan nasi goreng lah. Apa takkan nak nasi goreng udang galah dengan saya? Makan serupa je. Mana ada besok Tan Sri Pencing pun beratur ambil mihun, betul kan? Contoh apa? Kita duduk rumah Allah kan? Jadi agama tu aja bahawa kita ada satu type je. Kita tak ada sana lain, sini lain dan sebagainya. Jadi orang yang pertama tadi kata Tuan Syekh, bila dia minta Allah cover dia terlupa bahawa sebelum dia buat dosa tu, dia sudah membela nafsu tu dengan imajinasi dosa yang bergian-gian tadi. Dia terlupa Allah juga tahu. Dia duk ingat Allah tahu setelah dia buat dan Rokib Atik tulis. Dia ingat baru Allah tahu. Oh, silap lah macam tu. Maka sebab itu orang tadi bila dia berdosa, terus dia minta dengan Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha cover manusia tadi. Ya Allah, tutuplah aib aku daripada isteri aku, anak aku, kawan-kawan aku dan sebagainya. Jadi Allah yang duk tutup semua benda tu, mungkin dia tertanya, "Mu tak malu kau kat aku? Kan, mu tak malu kau kat aku?" Orang lain punya takut, sedangkan orang lain tu makhluk je. Maka ada manusia kedua yang dipanggil wali Allah tu.
di mana dia jauh sekali untuk buat dosa tu, terlintas dosa pun dia malu dah. Terlintas je nak buat dosa, dia doa astagfirullah, ya Allah, ya Allah. Jadi ada dua lah manusia. Satu, manusia yang minta Allah tutupnya setelah dia buat dosa. Ada satu lagi manusia minta Allah tutupnya daripada apa-apa ekses yang membawanya kepada dosa. Jadi tuan-tuan, dua benda itu kan tuan-tuan, dia adalah manifestasi kepada apa yang dinamakan warak. Dan apa yang dinamakan warak? Bila ditanya kepada tuan-tuan, warak tu apa? Ayat tema yang cukup tepat menggambarkan warak ialah wasiyabaka fatahhir. Baju kamu itu hendaklah kamu bersihkan. Allah tak kata kita mesti pakai baju bersih. Ingat kan? Dia tak kata hendaklah kamu pakai baju bersih, tapi dia suruh kita aktif, di mana hendaklah kamu bersihkan baju kamu. Jadi ulama mengatakan membersihkan diri itu ada dua makna. Kita orang yang ngaji tasawuf ni ada dua makna. Pertama, bila betul lah kita jadi seorang yang warak, pertama, kita perlu mengandaikan apa impak negatif jika kita membentuk hubungan dengan dunia. Dunia dalam kepelbagaian rupanya tadi, kita perlu bayangkan apa impak negatif. Apa impak negatif? Misalnya, ini cerita pasal saya. Misalnya, tipulah kalau saya tengok cerita kereta Germany saya tak nak. Kan? Tipu. Tapi sebagai seorang tok guru tasawuf yang warak, saya kena tanya, apa untung saya naik kereta Continental? Saya pun senarai, lambat mati. Betul kan? Untungnya lah gitu. Ada kelas, pergi hotel, boleh parking depan pintu. Macam-macam lagi lah. Mari masjid, boleh parking tempat mana-mana sebab kereta mahal. Adalah senarai. Okey, saya pun senarai pula impak negatif. Orang akan kata aku songlak duit sedekah sebab minta sedekah pakai kereta besar. Betul kan? Ada macam-macam. Aku akan sombong. Lepas tu pula aku nak beli durian mesti mahal sebab malu ke kereta tak boleh tawar. Macam-macam lah kita senarai tadi. Jadi bila kita sudah senarai apa impak negatif dan apa untung kita ada hubungan dengan kereta Continental tu, maka kita sebagai orang yang warak, kita tanya, berbaloi tak hubungan itu dibentuk? Berbaloi tak? Kalau tuan-tuan mikir macam tu, pada saya warak dalam tu. Tapi kalau tuan-tuan rembak dulu, lepas tu bila kena tu baru tengadah, Allah, tak terfikir ustaz, tu terbolah. Tu tuan-tuan, tu terbolah, careless, repuh je belaka. Fikirlah. Sebab apa tuan-tuan? Setiap perbuatan kita akan memberi wajah kilauan yang berbeza. Memberi wajah yang berbeza. Jadi kilauan-kilauan daripada perbuatan kita itu kadang-kadang mengundang fitnah. Bukan kepada kita, kepada kelompok kita, organisasi kita dan sebagainya. Jadi orang yang belajar tasawuf, dia kena warak, bermaksud sebelum membina apa-apa hubungan dengan dunia, duduk seketika. Apa untung? Apa rugi? Apa tu? Apa ni? Sebab tu tuan-tuan, kita orang tua selalu dipanggil konservatif sebab fikir panjang lepas tu tak buat. Betul kan? Ya dah tu, warak dalam tu tuan-tuan. Warak ni bukan jalan tunduk, langgar pitu-pitu tu, bukan. Warak tu bermaksud sebelum membina apa-apa hubungan dengan apa bentuk dunia yang ada, semua kebarangkalian disenaraikan dan dipertimbangkan. Bagus ke tak ke tu, tak tak payah tak payah. Kenapa begitu? Tapi bagi orang yang tak pertimbangkan, oh rugi ni sebab dia tengok dari satu aspek, terpulanglah. Jadi itu yang orang selalu duduk sindir tasawuf ni. Oh, dia kata tasawuf ni tak produktif, tak progresif.
Bukan, tuan-tuan. Lama dah kita hidup dengan dunia di atas keterbolasan, itulah rosok peranda habis semua benda. Bila orang buat tak fikir panjang, bila silap, oh ambon nyesal, minta maaf